Alright, so dah bersedia ke semua nak belajar mengenai alat GAN yang berada di Dah bersedia. TradingView? Saya pun dah bersedia ni sebab saya pun tak tahu sangat mengenai tajuk hari ni. Jadi saya pun nak belajar dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan pun sama-sama nak belajar dengan kita. Okey, tak ada masalah. Jadi kita belajarlah macam mana nak menggunakan GAN saya bawa sekejap saya punya Windows ke sini. Okey, jadi kalau minggu lepas kita belajar mengenai Fibonacci jadi minggu ni kita akan belajar bagaimana ini menggunakan GAN. Okey. So kebiasaannya apa yang anda belajar kat luar sana adalah bagaimana menggunakan table GAN table GAN yang ada dekat app mainsaham.com tu juga. Okey. Di mana dia ada dia adalah saya demo sikit app.mainsaham.com. Kita pergi ke bahagian trading tools. Okey. Pergi ke bahagian trading tools. Right. Kemudian anda boleh nampaklah salah satu daripada trading tools yang ada adalah GAN support and resistance, di mana ini adalah common lah, saya yakin ramai orang tahu pakai. Okay, jadi GAN support and resistance ni adalah dia pengasas bagi GAN ni. Okay, GAN ni dia menggunakan ilmu geometri, ilmu matematik untuk tentukan macam mana nak cari support and resistance lah, senang cerita untuk harga dan juga untuk masa. Itu menggunakan ilmu matematik dan juga geometri. Okay, jadi anda boleh rujuklah dekat YouTube Main Saham cara menggunakan GAN Square of 9. Okay, tapi itu untuk app mainsaham.com, di mana dekat TradingView ni bila anda klik dekat yang second punya pilihan kita ada GAN and Fibonacci tools. Okay, kalau minggu lepas kita belajar berkenaan dengan Fibonacci, tapi hari ini kita akan belajar menggunakan GAN yang ada kat atas ni. Jadi konsep dia sama, okay, di mana kalau Fibonacci kita belajar, Fibonacci ni dia ada nombor-nombor dia yang unik, okay. Kalau GAN pun sama sebenarnya, dia ada nombor-nombor dia yang unik, okay, yang digunakan oleh GAN, di mana nombor-nombor ni dia dapat daripada derivation lah, ilmu matematik, ilmu geometri, okay. So dengan menggunakan level-level nombor ni juga, okay, dia di level-level inilah akan jadinya something yang significant lah dari segi harga ataupun dari segi masa. Okay, jadi dia boleh bertindak sebagai support and resistance juga. Okay, so kalau anda tengok kat sini ada GAN box, okay, ada GAN square, ada GAN square fix, ada GAN fan. Okay, jadi dia punya features dia ataupun dia punya motif dia, objektif dia kekal sama, adalah untuk mencari support and resistance saja. Okay, jadi kita mulakan dengan GAN fan. Okay, so kalau kita nak menggunakan GAN fan, okay, apa yang kita boleh buat adalah kita macam biasa mesti kena cari low dan juga high. Okay, jadi untuk indeks KSCI, let's say saya ambil ini adalah low, ini adalah high, jadi saya just connectkan saja yang mana dan low dan yang mana high. Okay, so kita akan dapat satu garisan, okay, di mana menggunakan GAN fan ni kita akan dapat juga garisan-garisan yang lain, iaitu ada 2/1, 3/1, 4/1, ada 8/1 ataupun 1/8 1/8, 1/4, 1/3, 1/2 punya garisan with respect to garisan yang ini lah yang kita lukis awal-awal tadi, daripada low ke high. Jadi garisan-garisan ini akan menjadi potential support and resistance juga. Jadi kalau anda tengok ada beberapa kali jugalah bila sebagai contoh kita dah lukis macam ni, and then kita nampak dekat level 1/3 ni nampak ada support memantul dekat sini. Okay, kemudian dia pecah dekat level 1/4 ni pun nampak sebagai mungkin support. Okay, dan dia memantul kat atas balik. 1/3 ni dah jadi resistance. Okay, so konsep dia sama untuk mencari support and resistance. Okay, tapi ini untuk yang benda yang dah berlaku. So let's say benda yang baru saja berlaku, kita boleh ambil juga daripada low dekat sini, bawa pergi high dekat sini. Okay, low kat sini bawa pergi high kat sini, kita nampak lah mana level-level yang berpotensi menjadi support ataupun resistance bagi indeks KSCI lah. Okay,
So ini adalah dia, kalau kita ada belajar trend line tu, konsep dia lebih kurang sama. Trend line. Trend line tu adalah support and resistance juga, tapi dia ada angle kan, dia bercondong. Okay. So untuk gun fan ni, dia kira dia punya line-line tu based on geometri lah, 1/2, okay, 1/2 daripada sini, 1/3, 1/8 macam tu. Okay. So dah habis satu dah, macam mana nak menggunakan gun fan So ini yang saya tunjuk ni adalah untuk uptrend lah kan. Okay, macam mana kalau downtrend pula? Downtrend pula macam mana? Jadi saya zoom out, let's see kita ambil lah indeks KSCI daripada puncak ni. Okay, daripada puncak kita ambil sampailah dia jatuh ke bawah ni. Okay, so dia jatuh ke bawah, jadi kita boleh nampak dekat mana support, dekat mana resistance. Okay, jadi dia tak adalah orang kata macam tepat-tepat memantul kat situ. Okay, tapi dia respect jugalah, sedikit sebanyak dia respect juga line tu. Di mana anda boleh tengok kat sini memang berlaku nampak macam resistance lah. Okay, dia dah cucuk line ni, dia patah balik. Cucuk line ni, patah balik. Okay, kemudian dia dah tembus, dia retest balik line 1/2 ni. Okay, kemudian 1/3 jadi resistance, dia test balik line 1/2. Okay, kemudian dia pecah, dia test line 1/4, dia support, dia jatuh balik dekat 1/3. Okay, so anda boleh nampak support and resistance untuk trend line dengan menggunakan gun fan. Okay, so itu yang pertama, gun fan. Alright, yang kedua yang kita nak belajar adalah kita belajar menggunakan gun box lah kita belajar menggunakan gun box. Okay, jadi konsep yang sama juga. Okay, kita ada kita punya low, kita ada kita punya high, mesti ada. Jadi untuk indeks KSCI yang ini saya ambil low dekat sini lah. Okay, saya ambil low kat sini. So kita nak ambil high kat sini ke? Okay, kalau ambil high kat sini, kita tak nampak dia punya apa orang kata time punya axis tu macam tak penting. Okay, jadi apa kita kena buat sebenarnya? Kita ambil high dia, kita boleh letaklah sama ada high dia dekat 0.5 ataupun high dia dekat 382. Okay, saya akan letak kat 382 lah. Okay, high dekat 382. Okay, apa maksud dia? Maksud dia, okay, untuk complete satu wave, untuk complete satu kitaran, kita ada low, kita ada high, pergi ke low balik. Okay, so kita boleh nampak bahawa uptrend ini dia daripada kosong pergi ke sampai ke 382. Okay, daripada kosong pergi 382 itu adalah uptrend. Okay, jadi nak complete dia punya kitaran dia akan membuat correction lah. Dia dah pergi naik, dia mesti buat correction, naik buat correction. Kebiasaannya dia sama ada naik laju, correction dia lama, ataupun naik dia lama, correction dia laju. Okay, jadi kita bermain-main dengan 382 dengan 618 lah. Okay, jadi kat sini dalam kes kita naik pergi sampai 382, jadi kita expect mungkin dia akan habis dia punya correction tu dekat ambil masa sampai 618 lah. So sini dah ambil 382, dia akan ambil masa 618 untuk habiskan dia punya collection. Okay, jadi kemungkinan sampai ke Februari, let's say hujung Februari dekat sini, dan satu ni kita nampak hujung Februari. Jadi dekat sini kemungkinan akan berlakulah end of collection sebelum dia nak pergi, mungkin nak pergi naik lagi ke macam mana kan, kita tak tahu. Okay, so kita nampaklah dari segi axis masa tu, kita boleh predict dekat axis masa. Kemudian itu untuk masa. Untuk harga pula kita boleh tengok sama macam Fibonacci, dia ada level 382, dia ada level 0.5, dia ada level 618 sebagai dia punya support lah. Okay, sebagai dia punya support. Okay, jadi nak bagi tally nak bagi tally dengan Fibonacci tu, saya rasa ni terbalik, saya kena buat balik. Okay, 682 berada di bawah. Okay, 618 berada di bawah. Okay. 618 berada di bawah. Okay, so 618 berada di bawah. Kemudian saya akan letak ini pun, saya akan adjust dia sampai 618 dekat sini. Okay. Alright, so dah ada 618. Okay, sini 618, sini adalah level 1.
Okay, level 1. Jadi kita boleh expect lah mungkin sampai sini habis satu masa time cycle dia. Okay, jadi untuk harga 0.5 boleh, 618 pun boleh lah sebagai support dan juga 382 pun boleh bertindak sebagai support. Itu kita dah belajar dalam ilmu Fibonacci. Okay, so itu untuk gun, gun box. Kemudian kita ada gun square. Apa beza gun box dengan gun square ni? Okay, beza gun box dengan gun square ni, okay, untuk gun box ni dia lukis banyak-banyak kotak, lepas tu dia adalah dia punya nampak macam spiral pattern macam bulatan-bulatan kan yang menyambungkan kotak-kotak gun ni. Okay, jadi fungsi dia pun sama sebenarnya, tak lain tak bukan untuk mencari support and resistance dan kitaran wave itu sendiri. Wave ni anda sedia maklum mesti ada dia punya wavelength. Kalau kita pernah belajar ilmu fizik pasal wave ni, ada dia punya wavelength. Jadi wavelength dia boleh jadi mungkin sama. Okay, so tak lain tak bukan dia punya yang apa, dia punya bulat-bulat tu, okay, arc dia tu, itu adalah untuk nak kira wavelength lah. Okay, so yang ini kita kena adjust. Okay, bagi saya kena adjust. Kita kena adjust supaya kita boleh dapat yang best fit lah. Sebagai contoh kita adjust sampai ke sini. Okay, kita nampak ini adalah low, ini adalah high. Okay, boleh jadi ini adalah resistance. Kemudian yang bulatan-bulatan ni, ini boleh jadi dekat mana dia akan naik dan turun lah. Sebagai contoh, kalau ini dah bertindak sebagai resistant, dia jatuh. Okay, kemudian dia break up, mungkin dia akan pergi ke sini dan kemudian dia akan jatuh ikut bulatan dia punya pattern. Okay, so sama lah fungsi dia adalah untuk mencari support and resistance dan wave tu punya length. Okay, so anda boleh tengok lah dekat sini sebanyak 77 kotak 77 kotak dekat atas ni, ataupun 77 hari 77 hari dekat sini dia tunjukkan lah dia punya index. Okay, naik sebanyak 303. Okay, kemudian gun ini adalah gun square. Gun square ada lagi satu iaitu gun fix. Okay, gun fix. Kita dah tengok gun fan, kita dah tengok gun box, gun square. Yang lagi satu adalah gun fix. Okay, jadi kalau anda perasan yang box yang box ni dia bila kita zoom in zoom out, dia punya box dia akan ikut sama, akan lari. Okay, tapi kalau kita gunakan yang fix, dia tak akan dia akan berbeza sedikit. Tak silap saya lah. Okay, sekejap. So kita ada gun box dan juga gun fix. Okay, ini adalah gun fix. Okay, gun fix. Ini pula adalah gun box. Apa beza dia? Oh, sorry. Ini adalah gun square. Okay, beza dia dekat ni je sebenarnya. Okay, beza dia dekat kalau kita menggunakan gun square, kita punya mouse ni bila kita cursor, kita gerak-gerakkan dia akan, kita punya mouse ni akan jadi penghujung dia akan jadi penghujung gun box itu. Okay, jadi kalau saya klik kat sini balik, okay, saya gerakkan, saya akan gerakkan hujung penghujung box itu sendiri untuk kita main-main dekat mana dia punya pattern lah, support and resistance dekat mana, kita yang kena adjust sendiri. Okay, so itu kalau kita menggunakan square. Kalau yang menggunakan fix ni pula, okay, fix ni kita just ambil saja daripada low, okay, pergi ke high sebagai contoh. Low pergi ke high, kemudian dia akan lukiskan dekat kita lah. Kita setkan sini sebagai auto. Okay, besar dia punya dia punya ni. Okay, dia akan lukiskan untuk kita. Okay, mana potential support and resistance lepas ni lah. Okay, mana dia punya potential yang berdasarkan gun box tu punya
calculation, ilmu geometri yang ada menggunakan ni sendiri. Okay. So okay tak? Ini sebab saya lukis besar, cuba saya lukis kecil. Saya lukis kecil sikit. Saya lukis kecil sikit. Let's say yang ini, kita ambil yang ni. Okay, kita ambil yang ni. Ada low, pergi high. So kita boleh nampak lah, habis satu cycle mungkin sampai sini. Okay, sini lagi satu cycle, lagi satu cycle. Okay. Dan kalau dia nak pergi resistance dekat mana? Pergi dekat level dekat atas-atas ni. Okay. Dan trend line pun dia dah bagi dekat sini. Okay. Trend line dia bagi sekali untuk kita tengok dekat mana dia punya resistance untuk trend line tersebut.